guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, ini dia sahabat semua perkara yang mengejutkan ya, pendedahan mengejutkan daripada Kuli, pemimpin veteran UMNO. Sahabat-sahabat semua, apakah sebenar yang cuba direncanakan dan juga motif Tun Dr. Mahathir dalam melakukan proklamasi Melayu ini? Ini yang menarik untuk kita kongsikan bersama-sama sahabat-sahabat semua. Jadi sebelum itu jangan lupa, sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Tidak sangka Kuli Dedah kenapa tindakan Tun M ada kalanya melencong dari matlamat asal. Ini adalah puncanya. Ini yang didedahkan oleh Kuli ya. Ya, apabila katanya ada kalanya melencong ya, tindakan dan juga motif yang dilakukan oleh Mahathir melencong dari matlamat asal. Ini adalah puncanya. Ahli politik veteran Tunku Razali Hamzah atau lebih dikenali sebagai Kuli memberi peringatan perjuangan Melayu. Dr. Mahathir Mohamad ada kalanya melencong mengikut kesesuaian ketika berpolitik. Katanya bekas Menteri Keuangan itu akui ya Mahathir mengambil berat nasib orang Melayu dan sering membangkitkan isu itu dalam pertemuan mereka, namun tindakannya ada kalanya tidak seiring retorik. Tidak seiring retorik katanya. Mungkin karena Mahathir merasakan beliau sudah tidak dapat diterima oleh orang Melayu, dan hari ini apabila beliau tidak berkuasa, apabila beliau dibuang oleh partinya sendiri, terpaksa meletak jawatan dan sebagainya, ya hari ini beliau melakukan satu lagi retorik politik beliau, yaitu dengan merencanakan proklamasi Melayu. Kuli juga berkata beliau memang baik bercakap pasal orang Melayu setiap masa, tapi ada kalanya dia kona atau lencong ikut lain mengikut kesesuaian masa untuk dia berpolitik, kata Kuli. Beliau mengulas tentang proklamasi orang Melayu yang digerakkan Mahathir pada masa lalu ketika ditemui di Perhimpunan Agung UMNO 2023 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Jadi inisiatif Mahathir itu dikatakan untuk menyatukan ahli politik Melayu, merentasi kepartian dan disokong beberapa pemimpin pembangkang, termasuklah Presiden PAS Hadi Awang yang pernah menjadi sasaran kritikannya. Ya, Tunku Razali atau Kuli yang lebih dikenali sebagai Kuli ini mempersoalkan kenapa Mahathir tidak melakukannya ketika menjadi Perdana Menteri. Persoalan yang bagus sahabat-sahabat semua. Ya, ketika menjadi Perdana Menteri dia lupa semua. Ya, Melayu perlu dipertahankan, Melayu perlu diperjuangkan, karena semata-mata masa itu sudah pegang kuasa, dia pun hanya mementingkan koroni-koroni, mementingkan untuk keluarga, anak-anak dan sebagainya. Katanya dari tahun 1981 hingga 2003 ketika bersama Barisan Nasional, 2018 hingga 2020 ketika bersama Pakatan Harapan. Pengasas Petronas itu bagaimanapun tidak akui atau mengkaji proklamasi yang disaut oleh PAS dan Bersatu itu. Saya tak kaji sebenarnya, tapi kalau tanya pada saya, karena 22 tahun dia jadi Perdana Menteri, kenapa dia tak buat semua benda itu, katanya lagi. Persoalan yang bagus. Kenapa dia semasa berkuasa tidak melakukannya, dan kenapa baru hari ini, ketakala beliau berada di kemuncak dan rakyat menolak, rakyat mulah tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh pemimpin ini ataupun Tun Mahathir ini. Hari ini pula dia bergegar-gegar ya menubuhkan proklamasi Melayu, kononnya memperjuangkan Melayu, kononnya Melayu ditindas, kononnya Melayu hilang kuasa dan sebagainya. Kenapa hari ini menjajah berkaitan kononnya menjadi pejuang kepada bangsa Melayu? Ya, ketika dia menjadi Perdana Menteri tidak pun semua itu dilakukannya sahabat-sahabat semua. Ini satu persoalan yang paduh daripada Kuli. Katanya lagi ketika dia pakat dengan DP, kenapa dia tidak buat sehingga dia ditolak oleh partinya sendiri, yaitu Bersatu. Katanya merujuk kepada pemecatan Mahathir daripada Bersatu pada tahun 2020. Memalukan sahabat-sahabat semua. Tahun 2020 partinya sendiri, dia sendiri dikhianati. Tapi sebenarnya dialah yang menjadi dalang itu. Tetapi karena parti presidennya yang hari ini itu Abakau ini dengan rakus mau menjadi Perdana Menteri berkuasa, akhirnya menolak pengasas parti mereka sendiri, yaitu Mahathir. Katanya lagi sebelum ini ketika mengulas laporan mengatakan proklamasi itu disokong untuk menyatukan dan menyelamatkan orang Melayu, bekas ahli parlimen UMNO Taufik Ismail berkata ketuhanan Melayu tidak pernah terancam.
melihat pada bilangan orang Melayu yang berkuasa. Beliau turut menyifatkan bahawa kerjasama Mahathir dengan pemimpin PAS sebagai ironi kerana bekas Perdana Menteri amat negatif terhadap kelayakan parti itu. Itulah dia. Saya percaya sahabat semua, apabila mahukan kuasa, beliau akan sanggup bekerjasama dengan siapa saja, tapi apabila diberi ruang, beliau akan sentiasa untuk mengambil peluang dan menyerang dari belakang seperti mana yang dilakukannya pada Pakatan Harapan, ya, menghancurkan imej Pakatan Harapan dengan membuat kenyataan-kenyataan yang boleh dianggap biadab, boleh dianggap tidak masuk akal kononnya. Ya, salah satunya adalah manifesto, ya, bukannya apa katanya, itu bukannya Alkitab, dan juga sering menyerang Melayu, kononnya Melayu pemalas, hanya harap bantuan, malas bekerja dan sebagainya. Tetapi hari ini seperti mana yang dipersoalkan oleh Kuli, kenapa Mahathir melakukan perkara ini? Kerana retorik politiknya itu sudah terpesong jauh dengan perjuangan asal. Ketika berkuasa, dia lupa memperjuangkan bangsa Melayu. Tapi ketika tidak punya kuasa, hari inilah kononnya dia bangkit bersama dengan pemimpin-pemimpin daripada Parti PAS yang selama ini selalu dikritiknya, diserangnya, tapi hari ini mereka bersama demi untuk kelangsungan politik mereka, sahabat-sahabat semua. Jadi itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan pandangan anda, sahabat-sahabat di luar sana, ya, berkaitan dengan isu ini? Memang panas, ya, dan juga pendedahan dan juga komen daripada Tengku Razali ini, ataupun juga dikenali sebagai Kuli. Jadi itu pandangan saya dan juga sedikit pencerahan daripada pembacaan kita hari ini. Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti Walan Walantit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih, ya, apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di atas Gunung Kinabalu. Alright, so itu saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, tapi sebelum itu, bagi sahabat-sahabat semua yang belum memberi sokongan kepada channel ini, jangan lupa untuk support dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapak pun tangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Nampak Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.